Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekarang ni kita telah masih lagi berada dalam chapter yang kelima, iaitu Water and Salt. So sekarang ni kita akan fokus kepada topik construction of flow net. Construction of flow net ini tujuannya adalah untuk kita mengira Q ataupun flow rate sesuatu aliran air di dalam tanah apabila mana ada upstream dan juga downstream. Contohnya di kawasan empangan, apabila mana ada sheet pile, contohnya ada sheet pile, di sebelah kanan sheet pile itu upstream dan sebelah kiri downstream. So apabila ada keadaan condition begitu, maknanya akan ada Q di dalam tanah tersebut ataupun flow rate di dalam tanah itu, aliran air di dalam tanah tersebut berapa meter per second. Jadi kita perlu mengira berapakah dia punya flow rate ataupun Q tadi. Jadi untuk mengira tersebut, maknanya kita kena dahulu draw construction of flow net. So macam mana nak draw? So kita tengok step yang pertama. Step pertama adalah scale figure is required normally by the use of the graph paper. Cross section of the flow show previous stratum that allow the flow of water and impervious stratum that inhabit the flow. Figure 5.23. So maknanya kita kena scale dahulu. Maknanya kita kena kawasan yang sebenar kita kena scale up untuk kita lukis ke dalam graph paper. Maknanya dari segi dia punya kedalaman, dari segi kedalaman sungai itu berapa dan sebagainya, kita kena lukis ke dalam graph paper. Okey. Scale down. Okay, so sekarang katakan kita dah lukis dia punya cross section kawasan tersebut. Kat sini adalah sheet pile, kita ada sheet pile. So ini adalah kawasan pervious stratum dan juga impervious stratum. So kawasan air dekat sini ada sheet pile di tengah-tengah. Kat sini ada upstream dan juga downstream. Apabila ada upstream dan juga downstream, akan ada dua perbezaan water level. So dia akan ada pressure kat sini. So air akan melalui kawasan impervious stratum ini. So sekarang ni kita nak mengira berapakah dia punya flow rate daripada upstream to downstream. Kita anggap kat sini boundary-nya adalah impervious stratum ini sebagai boundary. Maknanya air tadi tidak akan menjangkau kepada boundary di sini. Air tadi akan mengalir daripada sini ke sini. Sheet pipe pun maknanya dia adalah sheet pile ini adalah boundary juga. Maknanya air tidak boleh menembusi sheet pile. Dia hanya boleh mengalir ke sini, daripada sini ke sini. Kemudian step yang kedua, selepas kita dah step yang pertama tadi, kita kena scale down. Maknanya kita kena dapatkan berapakah dimension, berapakah kedalaman air, berapakah kedalaman sheet pile yang tanam, so kita kena tahu dahulu dia punya ini. Kemudian yang kedua, sketch 2 to 4 flow line that represent the flow direction of water particles. This line shall be parallel with the impervious stratum and perpendicular to impervious layer. So kita kena sketch 2 sehingga 4 what we call it flow line. Flow line ni adalah inilah. Awak kena draw flow line. Okay, daripada sini kita akan draw. Contohnya yang pertama, flow line pertama. Okay, flow line yang kedua, flow line yang ketiga dan yang keempat. Kita draw. Okay. Selepas kita draw flow line, okay, step yang ketiga, sketch the equipotential line. Okay, equipotential line that connect the point of the same heat value. They are nearly perpendicular to the flow line. Draw early, and the end result is collection of flow line intersecting equipotential line in a series of nearly square box of flow. Jadi sekarang ni kita step yang ketiga, kita kena draw equipotential line. Yang mana satu equipotential line, iaitu yang garisan putus-putus ini adalah garisan equipotential line yang kita draw perpendicular dengan flow line. Dia mesti perpendicular dengan flow line.
Dan kita kena make sure dia punya box ini, intersection ini, dia punya equipotential line a series of near square box of the flow. Maknanya kita kena pastikan dia punya intersection antara flow line dan juga equipotential ni, dia punya box dekat sini dia menghampiri square. Okey. Kemudian step yang seterusnya iaitu normally after 2 to 4 try that the intended flow net is obtained. Selepas kita dah cuba 2 hingga 4 kali, so kita akan dapatlah flow net yang terbaik. Maknanya dia punya ni perpendicular, nearly perpendicular, kemudian dia punya ni adalah nearly square. Kat sini adalah dia mesti menghampiri, bentuk dia mesti square lah, bentuk dia menghampiri square. Seboleh mungkin dapat yang cantik lah. So bila kita dapat macam ni, so kemudian flow line and equipotential can be schematic presented as in figure 5.24. So ini kita tengok kat sini. Yang ini adalah apa dia? Yang garisan lurus ini adalah flow line yang kita draw pada awal, yang pertama tadi iaitu adalah flow line. Kemudian yang kedua adalah equipotential line. So kat sini, di sini kita panggil dia apa? Ini kita panggil dia flow channel. Flow channel. Air tadi akan mengalir daripada mengalir mengikut flow line tadi. Makna yang ini kita panggil dia sebagai flow channel. Air mengalir ni mengikut channel dia, flow channel. So dekat sini kita panggil delta H. Delta H kat sini adalah delta Q. X, Y. So itu cara untuk kita sketch flow net, untuk kita supaya kita boleh mengira rate of seepage ataupun total flow rate ataupun Q ni, macam mana kita nak kira. Kemudian step yang seterusnya, kita bolehlah setelah kita dah sketch dia punya flow net tadi, barulah kita akan calculate rate of the seepage ataupun Q ni. Total flow rate atau Q shall be calculated based on flow net as following. So kita boleh menggunakan formula ini. Q sama dengan K H, K kali dengan H kali dengan NF bahagi dengan ND. Di mana K itu adalah coefficient of mobility. Kemudian H itu adalah heat difference, NF itu adalah number of flow, ND adalah number of heat drop ataupun number of difference in equipotential line. Itu adalah ni. So sekarang ni kita boleh tengok untuk K ni permeability lah, coefficient of mobility. Kalau dalam soalan biasa dia bagilah. Kalau dalam keadaan sebenar, maknanya kita kena buat uji kaji permeability test untuk mendapatkan nilai K sama ada menggunakan laboratory equipment ataupun dekat field, dekat tapak. So kemudian H ni adalah dia punya perbezaan ketinggian, yang mana kita ada kawasan itu, kita ada upstream dan juga downstream. So mesti ada perbezaan ketinggian water level kat situ. Kita boleh dapatkan berapakah perbezaan ketinggian. Manakala NF dan juga MD ni yang kita akan bincangkan. Macam mana kita nak menentukan NF. NF ini adalah number of flow dan ND ini adalah number of heat drop. So kita tengok kat sini macam mana kita nak tentukan. So kita boleh tengok example 5.9. Given the flow net as in figure 5.25, coefficient of mobility equal to 4.8. Multiply 10 power of negative 3 cm per second. Find the total flow rate of the flow net per meter width of the sheet pipe penetrating through the impervious stratum. So sekarang ni katakan kita dah ada dia punya, kita dah sketch mengikut size yang kita dah scale down. So katakan kedalaman air di sini 4 meter. Kemudian ini kita ada sheet pipe. So sheet pipe ini adalah kawasan yang mana air tidak boleh menembusi, dia adalah boundary jugalah. Boundary untuk sheet pipe. Kemudian boundary yang kedua adalah impervious stratum, mana air tidak boleh menembusi ke impervious stratum kita. Ini dia punya boundary. Kemudian ini adalah downstream kedalamannya adalah 1 meter. Jadi kita kena draw dahulu dia punya flow line.
Kita draw flow line macam ni. Okey, 2 hingga 4. Ataupun lebih lah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2 hingga 4 untuk kita lukis dia punya flow line. Okey, kemudian selepas kita lukis flow line, so kita akan lukis aqua potential line. Kita lukis, ini step yang seterusnya, itu kita lukis aqua potential line. Dia perpendicular dengan flow line. So kita kena make sure kawasan ini nearly square. Dia punya box tadi nearly square. Okey, setelah kita dah lukis flow net, flow line dan juga aqua potential line, so kita akan mengira berapakah dia punya Q dia. Okey, so K tadi dah diberi, iaitu 4.8 kali 10⁻³ cm per second. Kemudian heat different, so kita upstream 4 meter, downstream 1 meter. 4 tolak 1, so kita akan dapat 3 meter dia punya H. H tu adalah heat different, dia punya perbezaan ketinggian. NF, macam mana kita nak tentukan NF ni 5? NF ni adalah number of flow. Number of flow maknanya kita kena kira kat sini. Tengok saya punya cursor ni. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah dia punya channel tu sebenarnya? Channel 1 dia ada pada sini, air akan mengalir masuk ke sini. 1. Ini channel yang kedua. Ini channel yang ke-3, ini channel yang ke-4, ini channel yang ke-5. Itu adalah NF ataupun number of flow tadi. Okey. Dia sama juga bilangan channel lah. Channel 1, 2, 3, 4, 5. So that's why NF tu adalah 5. So ND, macam mana kita nak dapatkan ND ni? Awak kena perhatikan betul-betul untuk mengira NF dan juga ND. NF ini adalah bilangan flow tadi ataupun channel. Berapa channel? Ada berapa channel kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah NF. Manakala ND ni dia punya drop kan. ND ni apa dia? Kita tengok balik. Okey, number of heat drop. So awak kena kira berapakah box yang ada. Contohnya kita kira yang ini, dia sama je semua. Kita kira yang inilah. 1, ni box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia ada 9 heat drop. Sama je kalau kita kira dekat flow channel yang belah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama juga. Kalau kita kira yang flow channel yang ini, contoh yang ketiga ni, 1, 2, 3. Flow channel yang ketiga ni kita kira berapakah ND dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Jadi kita kena kira yang tu seperti kita kira yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita kena ambil yang paling banyak lah, yang paling banyak. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama ni 8. Sebab dia sebenarnya 9 tapi dia tak nampak ya kat situ kan. So kita kena ambil yang paling besar lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita dah dapat ND. Faham kan kat sini? ND dan juga NF. Okey. So kita masukkan dalam formula saja. Mudah saja masukkan dalam formula. K dah ada, H dah ada, NF dah ada, ND dah ada. Masukkan dalam formula. So kita akan dapat dia punya Q, iaitu 0.0008 meter cube per second per meter of sheet pie. Okey, faham kat situ? So kita akan pergi kepada, okey, ini adalah example of flow net yang telah lukis. So ini dia ada dam, kat sini dia ada upstream dan juga downstream. So dia ada H1, H2. Okey, kemudian dia akan draw dahulu dia punya flow line. Ini adalah flow line 1, 2, 3, 2 hingga 4. 3 pun tidak ada masalah. Kemudian dia akan draw dia punya aqua potential line. Ini adalah aqua potential line pertama, kedua, ketiga. Yang tengah ni dah akan straight lah, sebab dia tidak ada shape macam shape pipe tadi. So yang ini aqua potential line dia akan jadi straight.
Okey. So kita dah lukis. So kalau yang kes yang kedua ini, ini ada dia punya dam empangan. So dia ada sheet pie kat bawah ni. Okey, sheet pie. So kita lukis dahulu dia punya flow line. Flow line yang pertama, flow line yang kedua. Paling minimum 2 flow line. Kemudian kita akan lukis dia punya aqua potential line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, itu dia aqua potential line tadi. Okey, dia akan lukis kalau dia macam ni, dia akan aqua potential line tadi dia akan start daripada bawah ni. Base of the dam tadi. Ini base dia daripada B ke C ni, dia akan start dia punya aqua potential line daripada B ke C. Dia tidak boleh lukis dekat sini. Dekat kawasan AB ni, dia mesti aqua potential line ni mesti daripada B ke C. Starting dia tu. Okey. Sama juga macam ni, B ke C dia punya aqua potential line tadi. Manakala untuk flow channel daripada A ke B dan juga C ke D, flow channel tadi, dia starting dia. Okey, nampak? A ke B dia akan ada flow channel line 1 2 3. Okey, kalau aqua potential mesti based on dia punya dam tadi, ataupun base of the dam. Okey. Okey, kalau kita tengok yang ni, kalau yang ini kalau yang untuk sheet pie, aqua potential line tadi dia akan start daripada sheet pie tadi. Start daripada sini. Start daripada sheet pie, daripada kawasan atas ke sini. So kita akan lukis aqua potential line start daripada sheet pie. Okey, boundary tadi. Okey. Alright. So ini pun sama juga, 2 hingga 4 juga. Aqua potential line ni kita boleh lukis paling minimum 2 lah. Lebih tidak mengapa. 1 2 3 4. Okey, itu cara nak lukis kalau ada dam, kalau ada sheet pie, sheet pie. Kalau yang ni dia gabungan 2, dia ada dam dan juga sheet pie. Di bawah dia ada sheet pie. So aqua potential line akan start kat sini 1. So kita boleh buat dekat sheet pie ni 1, kat sini 1, kat sheet pie pun kena buat juga, sini pun kena buat juga. So kalau ada gabungan di antara sheet pie dan juga dam dan juga concrete dam ni, so kita boleh menentukan. Okey, kalau kita tengok kat sini dia punya NF dia 3. Berapa? 3. Macam mana kita dapatkan NF 3? Bilangan dia punya channel dia. Ni nampak ni 1 2 3. Manakala ND 30. Kita kira 1 2 10 bukan 30, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. So kita tengok yang ini pula. Macam mana pula yang ini? Kalau dia ada dia punya key, dia punya dam ni, concrete dam dia ada key. Dia ada key dia tu kat bawah ni, nampak? Dia ada satu macam tiang ke bawah masuk ke dalam tanah. Ni dia punya key lah untuk kunci dam tu daripada bergerak. So macam mana kita nak lukis? Kalau flow line kita lukis daripada A ke B dan juga C ke D, dia punya flow line. Okey, bilangan flow line 2 hingga 4. 1 2 3. Okey. Kemudian kita akan lukis dia punya aqua potential. Aqua potential mesti starting dekat dia punya dam tadi. Nampak? 1 2 dam ini kita anggap macam sheet pie. Kita akan lukis macam ni, Kemudian dekat sini kita ambil satu tengah. Okey, kemudian daripada sini kita ambil lagi. Okey, ini kalau ada macam ni. Ini contoh-contoh ini memang dah komplit lah. Anda boleh lukis. Kalau datang macam mana bentuk pun anda boleh lukis lah. Sebab kita dah bagi contoh yang bagus. Semua keadaan kita dah bagi contoh. Okey, yang ini pula dia ada sheet pie kat depan. Okey, macam mana lukis? Okey, kita lukis dahulu dia punya flow channel. 1 2 2. Kemudian kita lukis aqua potential line. So kita perlu ingat, bila kita lukis aqua potential line, dia punya intersection, kita make sure dia punya box ini menghampiri square, menghampiri square. Okey, mungkin kita buat 2-3 trial. Okey, supaya kita akan dapat yang sesuai. Okey, kalau macam ni, ini flow net for steady seepage through an earth and founded on permeable stratum and having D over S to filter. Okey, kat sini dia ada filter
Okay, kat sini ada impervious layer. So ini adalah earth dam, empangan yang dibuat daripada tanah, earth dam. So sini kita ada water level. Ini adalah dia punya upstream. Ini adalah dia punya upstream, kemudian ini adalah downstream. So dia punya ini maknanya kat sini apabila ada earth dam, apabila tanah, maknanya dia akan ada aliran air di dalam earth dam tersebut. So kita boleh lukis kat sini, ini kawasan water level dekat upstream. So kita lukis dia punya flow channel. Flow channel yang inilah. Satu akan pergi kepada filter. Dua, tiga. Kemudian kita akan lukis aqua potential line. Aqua potential line dia akan kalau begini dia akan start daripada flow channel, garisan flow channel yang pertama yang belah atas ini. 1, 2, 3, 4. So kita akan dapat melukis dia punya flow net untuk earth dam. Okey. Okey, kalau yang ni pula, okey, ini apa ni, pre-fritix line earth dam. So kat sini mana kita anggap air tadi dia akan meresap di bawah daripada water level. Dekat atas ni tidak mungkin air akan mengalir sebab water level paling tinggi di sini. Sebab itu kita akan lukis yang flow channel yang pertama ini, dia akan pergi kepada filter. Okey. So kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. So apabila macam ni dia filter. Okey, kalau macam ni dia menganggap air tadi akan ke bawah, filter kat sini. Okey. Okey, ini adalah previous soil layer, aqua potential line. Ini adalah aqua potential line. So ya, ini yang putus-putus ini adalah dia punya flow line. Okey, ini macam ni ya. Flow net for steady seepage, through earth dam founded on previous datum. Okey, kita dah ada example macam mana kita nak draw pada semua keadaan. Untuk kita draw flow net tadi, tujuannya adalah untuk kita mengira Q tadi, flow rate. So untuk ini tugasan, ada tak tugasan? Okey, saya minta awak buat tugasan untuk yang ini. Untuk flow net ni awak kena buat tugasan lah. Ada tak kat sini? Okey, saya nak awak buat tugasan question nombor 4 ini awak buat dan hantar di outer lah. Okey, question nombor 4 ni construct flow net for the concrete dam as shown in figure 5.28. Estimate the value of seepage, untuk kira seepage. So awak kena lukis dahulu dia punya flow net kat sini, kemudian awak kira dia punya seepage. Dia nak ni saja. Dia tak bagi tak dia punya nilai K ada tak kat sini. Okey, nilai K ada kat sini, iaitu 0.82. So awak kena kira berapa, awak kena estimate berapakah seepage untuk yang ni. Jadi nanti saya akan buat folder di outer, so awak boleh hantar di outer untuk tugasan geoteknik ini. Okey, jadi untuk hari ni, untuk yang video kali ini sampai di sini saja. Mungkin esok kita akan sambung dengan chapter 6, iaitu soil shear strength. Jadi untuk hari ini setakat ini saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.